Satu persoalan yang menarik minat semenjak hari pertama kemenangan kepada semua pihak, baik musuh yang sememangnya mahu menjatuhkan ataupun penyokong yang setia dan bermati-matian mahukan kemenangan ini dipertahankan. Selain daripada dua pihak ini, ia juga menjadi perhatian mata-mata yang duduk di luar Terengganu karena begitu sengitnya pertembungan antara PAS dan UMNO di sini. Ditambah lagi dengan kekayaan negeri yang melimpah ruah itu, menjadikan Terengganu sebuah negeri yang unik untuk kita bicarakan. Hampir suku abad dahulu, PAS telah berjaya merampas negeri bertua ini. Dengan nama-nama besar yang mengungguli kerusi PAS Pusat, seramai 5 orang watak utama PAS Pusat ada di Terengganu. Timbalan Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai Menteri Besar, Naib Presiden dan juga pengarah pilihan Ria Pusat, Haji Mustafa Ali, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, almarhum Ustadz Harun Taib, Penasihat Undang-Undang PAS Pusat, Haji Wan Mutalib Embong, dan EJK PAS Pusat yang juga mantan Ketua Pemuda PAS Pusat, almarhum Ustaz Abdul Bakar Cik atau Ustadz EBC. Ketika itu semua mereka masih belum menerima apa-apa pingat. Pasukan mereka dilengkapi dengan EJK PAS Pusat yang lain, almarhum Ustadz Abu Bakar Abdullah, Haji Wahid Indut, dan bekas Ketua Hakim Negara, almarhum Tuan Saleh Abbas, serta barisan adun dan ahli parlemen lain yang tidak kurang hebatnya. Kemenangan 24-4 itu amat memeranjatkan semua kerajaan melawan BN waktu itu adalah berarti melawan jentera kerajaan dan mengalahkan pasukan BN Terengganu yang diketuai oleh almarhum Datuk Seri Amardi Raja Wan Mokhtar Ahmad yang juga sebagai Naib Presiden UMNO serta seorang ulama, adalah satu keputusan yang tidak terperi. Namun, sejarah telah menintahkan bahwa PAS Terengganu kalah selepas hanya sepenggal menduduki takhta kerajaan. Dengan berat hati, kita semua terpaksa melepaskannya. Sedih, pilu, kecewa setelah kerajaan yang kita bina melalui perancangan pimpinan selama puluhan tahun itu dijatuhkan dengan cara sedemikian. Dengan royalti dirampas, tekanan demi tekanan dikenakan. Tiadanya penambahan kawasan parlemen dan DUN yang baru, jumlah keluar mengundi sangat besar dan majoriti memilih BN yang amat meragukan. Tiada apa yang dapat diselamatkan. Akan tetapi, Allah telah mentakdirkan yang BN juga tidak dapat kebahagiaan atas perlakuan mereka itu. 2004, bahagia mereka seketika cuma sebelum memasuki tahun 2008 yang mula menampakkan pergolakan yang dahsyat sesama mereka, sehingga kan turut melibatkan makian kepada istana. Akhirnya Menteri Besar yang menjatuhkan PAS dijatuhkan oleh seorang rakan beliau sendiri, tatkala rakannya yang lain diam. Tidak mahu menerima jawatan Menteri Besar yang sudah diputuskan tidak akan diberikan semula kepada penyandangnya yang lalu oleh istana. Berbilion duit rakyat dibelanjakan dengan sewenang-wenangnya waktu itu. Apabila Menteri Besar baru masuk pejabat, nasibnya sedikit lebih baik daripada Menteri Besar lama yang diberhentikan itu. Selama 6 tahun bertahan, akhirnya dengan esak tangis, beliau juga terpaksa meninggalkan kerusi empuk idaman semua itu dengan cara terpaksa. Lebih pilu ia berlaku pada tarik yang hampir dengan pernikahan anaknya, digantikan pula dengan rakannya yang lain yang hampir cemas dijatuhkan dalam masa yang singkat karena ugutan membawa keluar 2 orang adun mereka yang berkebetulan kedudukan kerusi mereka hanya 17-15. Dengan tinggalan beberapa proyek yang menjahanamkan duit rakyat, tanpa rasa malu, mereka mengaku berkhidmat untuk rakyat. Akhirnya mereka dihumbankan oleh rakyat yang bijak dalam PRU terakhir 5 tahun lalu. Masuklah kembali PAS sebagai pengganti yang menjanjikan 20 manifesto mereka. Sehingga kini setelah 5 tahun, kesemua manifesto itu telah berjam, dilangsaikan dengan kehendak dan izin Allah. Nyata, kerajaan PAS hari ini berbeza dengan dahulu bukan karena kehebatan, tetapi karena tekanan yang amat dahsyat yang dihadapi oleh otai-otai PAS itu, yang mana kini yakin sesiapapun yang duduk di situ waktu itu juga akan gagal bertahan. Bukti sudah nyata, waktu sudah tiba, sudah dikenal wajah dan rupa siapa dia yang lebih menjaga amanah negeri Darul Iman ini.
Alhamdulillah dengan adanya royalti, kita telah berjaya menunaikan semua janji-janji, membayar hampir semua hutang kita, meneruskan banyak proyek sakit yang ditinggalkan, membuat beberapa proyek baru, membantu rakyat dengan lebih tersusun dan banyak lagi perbezaan yang amat nyata yang dapat kita perhatikan telah dilaksanakan. Maka dengan penuh keyakinan, jawaban kepada persoalan itu ialah ya. Insya Allah dengan usaha yang telah ditunjukkan, doa dan tawakal kebencian rakyat terhadap penipuan demi penipuan parti lawan, PAS akan kembali memerintah Terengganu bagi penggal kedua. Apatah lagi dengan keputusan PRU 15 November lepas telah mencatat kemenangan 8-0 di semua kursi parlemen. Rakyat Terengganu mahukan PAS memerintah, kepercayaan yang amat tinggi kepada Parti Pak Lebay yang amanah ini hanya saja kita perlu bersama berusaha keras bagi merealisasikan hasrat ini.